Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakkirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa an Abbadin bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu asy-syai'a fi shalah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, rawahu al-Bukhari. Daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya, sesungguhnya telah datang seorang lelaki report kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan lelaki itu yang berkhayal ilaihi annahu yajidu asy-syai'a fi shalah, dia berkhayal ketika dia sedang sembahyang apakah keluar sesuatu daripada perutnya ataupun tidak. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, la yang fatil, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan keluar daripada sembahyang hatta yasma'a sautan, hinggalah dia mendengar suara, au yajida rihan, ataupun dia mendapati adanya bau. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu dekat dewan kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas ada itu kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkait dengan seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia naik ke masjid. Masa dia naik masjid tu dia berwuduk. Jadi bila dia berwuduk, seorang lagi sahabat tengok dia berwuduk. Masa dia wuduk tu dia basuh tangan tu bukan sekadar ke siku tapi dia sampai ke bahu. Lepas tu dia basuh kaki tu bukan sampai ke buku lali tapi dia basuh sampai dekat betis. Lepas tu dia ada sebutlah dalam hadis habis dia buat apa wuduk tu, dia bagi tahu kepada sahabat. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut yang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Cara Nabi Muhammad SAW nak kenal tu daripada ghurran muhajjali. Ghurran muhajjali ni cahaya pada anggota wuduk, kesan daripada berwuduk. Bila kita wuduk, kita basuh tangan ni, tangannya akan jadi cahaya. Kalau kita basuh muka, muka ni jadi cahaya. Kalau kita basuh kaki, kaki ni jadi cahaya kan. Jadi cahaya tu cara Nabi SAW nak kenal umat dia. Dan Nabi SAW ada sebut, Nabi kata siapa yang boleh memanjangkan basuhan anggota wuduk tu, panjangkanlah. Nabi SAW suruh lah kan. Jadi kita sebut daripada hadis tu menandakan bila kita berwuduk ni digalakkan kepada kita lebihkan basuhan. Basuh ni bukan sekadar kita basuh tangan sampai ke siku, kita boleh basuh sampai ke bahu, yang tu baik. Kaki tu bukan sekadar sampai buku lali, kita sampai ke betis tu, yang tu baiklah. Cuma lebih daripada itu. Maksudnya kalau dia basuh kaki tu bukan sekadar kat betis, pak poho habis. Oh, melampau Pak Haji ni. Contohlah kan. Benda ni makruh pula jadi. Kalau kita lebih sampai ke poho tu jadi makruh. Sebab ada satu hadis Nabi yang ni dihujah oleh ulama dalam mazhab Maliki. Mereka hujah, dia kata kalau kita pelebih tu dia sudah masuk di kategori membazir pula. Membazir dan juga az-zulm. Sebab ada satu hadis Nabi daripada seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berwuduk dan dia wuduk tu melampau-lampau lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Nabi halang dia.
Nabi kata boleh membazir, dan dia takkan kita wuduk dekat air yang mengalir pun membazir. Nabi kata tetap boleh membazir. Jadi masa kita berwuduk tu memanglah ada galakan pelebih itu pula jangan terlebih-lebih pula. Pelebih tu bagus dah, melampau-lampau lebih tu jadi tak elok kan. Dia macam kita kadang kita ni semayang wajib bagus, kita buat semayang sunat pun bagus, alhamdulillah. Tapi semayang sunat tu pula melampau-lampau sampai kita pun confuse, Muhammad ni apa hal tiba-tiba jadi macam ni kan. Kau gila sip. Kena terfikir. Dia semayang tahajud tu baguslah, tapi kalau pukul 12 tak semayang tahajud, berhenti subuh, aish, macam tu. Mungkin dia boleh buat 3 hari lah. Hari keempat tu kita telefon dia kat mana Syekh? Dekat hospital. Sebab semayang tahajud 3 hari kan. Jadi maknanya Islam tu memanglah dia ajar yang kita buat amalan lebih tu dapat pahala lebih. Tapi kadang siapa melampau sangat, ia pun tidak disukai di dalam agama Islam. Kita ingat satu Quran ni ajar la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala kata jangan melampau-lampau. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang melampau. Dalam satu khutbah Nabi khutbah, Nabi tepuk dekat dada. Nabi kata halakal mutanatti'un. Halakal mutan 3 kali. Nabi kata binasalah orang melampau-lampau. Binasalah orang melampau-lampau, binasalah orang melampau-lampau. Maksudnya dalam bab beragama ni Islam tak pernah hajar melampau-lampau. Kita nak beragama ni ambil jalan pertengahan. Yang tu ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu insya-Allah. Baik. Itu kita bincang hari tu. Ini ulang balik Kita kena ulang apa yang kita kuliah sebab Melayu mudah lupa. Jadi kena ulang. Okey, hari ini kita baca hadis lain. Nak bawa hadis ni. Hadis ni daripada Abbad bin Tamim. Daripada pak saudara dia cerita, kata dia annahu syakka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu. Ada seorang lelaki datang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat satu report. Dia bagi satu makluman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cerita pasal report ni dia benda biasa sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah orang datang report dekat Nabi apabila sahabat Nabi ni dapat berita yang tak berapa nak menarik sebagai contoh. Ada satu cerita anak mari sini ada satu hadis. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia cerita, ja'a rajulun minal yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qad litima wajhuhu. Ada seorang lelaki Yahudi ni, dia datang jumpa Nabi selepas dia kena lempang. Adalah seorang mamat ni, dia lempang dia sebiji, dia pun ni apa hal kau lempang aku ni, dia pergi jumpa Nabi, dia report dekat Nabi. Ceritalah berlaku zaman Nabi kan. Jadi bila jumpa Nabi, faqala ya Muhammad inna rajulan min ashabik minal ansar latama fi wajhi. Dia kata, wahai Muhammad, adalah seorang lelaki di kalangan sahabat kamu dan dia tu orang Ansar, dia pergi lempang muka aku. Yahudi ni dia report dekat Nabi. Qala, Nabi Muhammad kata, ud'u, kau panggil orang yang lempang tu datang jumpa aku. Nabi SAW panggil. Jadi fada'ahu, sahabat Nabi pun panggil hamba Allah tadi datang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad tanya pula, lima latam tawajjahu, kenapa kau lempang mamat tu? Mamat tu tak ada pasal-pasal kau pergi lempang tu apa hal? Nabi tanya. Dia pun cerita, dia kata, ya Rasulullah, inni maratu bil yahud. Aku ni berjalan ni sampai dekat pokok Yahudi dok berimpun ramai-ramai. Bila sampai dekat situ tu, fasami'atuhu yaqul, aku dengar mamat yang kena lempang tu sebelum dia lempang, sebelum aku lempang lah. Sebelum aku lempang tu aku dengar dia ni cakap. Dia kata apa? Dia kata walladhi istafa Musa 'alal bashar. Dia kata demi orang yang demi Musa yang dia telah dipilih di kalangan manusia ramai. Dalam ramai manusia tu Allah Ta'ala pergi pilih Nabi Musa. Kata mamat Yahudi. Memanglah dia kata lagu tu sebab dia Yahudi kan. Orang Yahudi kan dia Nabi Musa lah. Nabi Muhammad tu dia tak iktiraf kan. Jadi kata demi Musa, yang Musa ni manusia terpilih berbanding manusia-manusia lain. Jadi bila dia cakap lagu tu, ni aku ni kata sahabat Nabi ni, wa ala Muhammad. Dia kata sebut satu lagi, Muhammad seorang lagi. Dia pun ekstrim. Jangan ada Musa je ni, satu lagi Nabi Muhammad kena sebut juga. Dia kata kepada hamba Allah tu. Mamat tu tak ada Musa. Nabi Muhammad dia iktiraf, dia tak iktiraf, dia tak sebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat tu, wa akhazatni ghadabatun falatamtuhu. Aku naik angin, marah. Bila aku marah, falatamtu, aku lempang sebiji. Lempang sebiji atas muka kawan tu kan. Bila lempang tu, jadi dia ceritalah dekat Nabi. Nabi ni bila dengar, Nabi kata la tukhayyiruni min bainil anbiya.
Nabi kata Nabi Musa tu Nabi, aku pun Nabi, janganlah pelebihkan aku ni berbanding Nabi-Nabi lain. Tu Nabi SAW. Betul dia. Kita nampak tak macam mana Nabi SAW ni, dia bukan satu manusia mengambil peluang untuk nak membanggakan diri berbanding orang lain. Betul tak? Itu Nabi. Kita tak, kita ada peluang nak tunjuk kita power, kita cerita bahasa rasap cerita sampai orang dengar tu macam betul Muhammad ni, macam tak percaya kan. Tapi Nabi Muhammad ni walaupun dia ada kelebihan, dia tidak rasa dia tu lebih daripada Nabi-Nabi lain. Tu Nabi SAW. Jadi bila Nabi kata la tukhayyirun min bainal anbiya fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah, manusia ni akan dimatikan. Bila semua dimatikan tu, fa akuna awwala man yufiq, dalam ramai-ramai itu akhirat nanti yang mula-mula sekali bangkit aku, kata Nabi. Ni akhirat nanti ni manusia semua dimatikan kan, yang bangkit tu, yang mula-mula sekali bangkit tu, kata Nabi, akulah orang yang mula-mula. Cuma masa Nabi Muhammad kata aku bangkit tu, fa iza ana bi Musa akhidhun biqaimatin min qawaimil arsh, tapi aku terkejut, aku bangkit aku duk perhati Nabi Musa ni duk pegang tiang arash. Dia duk pegang tiang arash siap dah. Jadi siapa bangun dulu, aku dulu ke Muhammad tu dulu? Kan? Cerita Nabi sallam. Fala adri afaqa qabli am juzia bi sa'aqati tur. Dia kata aku tak pasti sama ada dia bangun daripada aku dulu ke ataupun aku bangun dulu baru aku kemudian baru dia bangun baru aku nampak. Tu soalan aku. Jadi tak kita nampaklah macam mana sifat merendah dirinya Nabi SAW. Tak apa, anda nak cerita macam mana report tu antara sahabat dengan Nabi tu berlaku. Dia ada ragu sikit, dia report. Kalau kita sekarang ni tak faham, tanya. Macam itulah kan. Cuma masalah bila tanya Ustaz ni kata jawapan ni, Ustaz dua kata jawapan tu pula. Jadi dua lah. Kita kadang-kadang, yelah zaman tak ada Nabi kan. Bila zaman tak ada Nabi, makanya kita akan dengar pandangan-pandangan agamawan. Ulama ke, ustaz ke, tok guru ke, maulana ke, tu ulang lah. Jadi bila kita tanya ustaz yang pertama, dia kata A, ustaz yang kedua kata B, ustaz ketiga kata C. Dah mana satu nak pakai? Jadi masalah. Benda ni ramai orang duk tanya dalam banyak-banyak mazhab. Ana lah sendiri, kalau Ana selalu cerita ni, cerita mazhab tu, mazhab ni, pendapat ulama tu, pendapat ulama ni. Yang kita dah dengar ni, tu nak ikut ustaz ni. Dia sebut semua kan. Jadi confuse kadang-kadang kan. Tak, benda tu memang selalu berlaku, bukan kat sini je orang tanya, tempat lain pun orang tanya juga. Tapi bila orang tanya Ana bagi satu cuba nak bagi satu solusi. Yang pertamanya, jangan kita mengatakan pendapat orang yang berbeza dengan kita tu sebagai salah. Jangan ambil sikap macam tu. Sebab Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, bila jual keluar pandangan dia kadang tak serupa dengan orang lain. Dan kadang-kadang tak serupa tu bukan orang lain, dengan guru dia sendiri. Dia mengajar dengan Imam Malik, tapi dia tak ikut mazhab Malik, dia buat mazhab dia sendiri. Betul tak? Imam Syafi'i. Dan dia pun pernah sebut, dia kata ra'yi sawabun yuhtamalul khata' wa ra'yuka khata'un yuhtamalus sawab. Perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata pandangan aku ni betul tapi mungkin salah. Pandangan orang lain tu salah, mungkin betul. Sikap tu yang bagus tu. Betul tak? Dia masalah yang jadi gaduh ni, dia kata dia betul, orang lain tak betul. Yang ni jadi gaduh ni. Betul tak? Ana betul ni, orang lain orang masuk neraka ni. Tu lagi kacau. Itu sebenarnya tak betul, tak tepat. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia kata para sahabat. Dia kata la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Dia kata sahabat sekalian, korang nak pergi perang satu tempat nama Bani Quraizah. Korang jangan sembahyang asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Nabi ni kata pada sahabat. Sahabat Nabi ramai-ramai dengar, okey fine, pergi. Dalam perjalanan Quraizah jauh lagi, asar pun masuk. Jadi apa dengan sahabat? Kelang kabut. Satu kata sembahyang asar kat sini. Mana boleh? Nabi kata sembahyang asar kat Quraizah tu. Sembahyang kat sana. Tak. Kita sembahyang asar kat sini. Dah tu Nabi cakap, dah. Nabi cakap tu suruh kita berjalan cepat. Asar tu sampai kat sana. Ni satu geng ni. Jadi kita sembahyang kat sini sebab tak sampai lagi. Geng kata dah. Nabi kata asar kat sana. Dah kalau sampai isyak kita qada kat sana asar ni. Dua kan. Kelang kabut kan. Sahabat Nabi pun pening juga sama-sama dia kan. Tak apalah pergi. Tapi ialah sahabat Nabi, betul ke kita duk buat ni? Mana satu betul ni antara dua kalangan tu kan. Balik jumpa dengan Nabi, cerita dekat Nabi, Nabi mengiktiraf kedua-duanya. Nampak tak macam mana Nabi dah membina sikap?
berbeza pendapat. Pasal tak? Benda tu dia berlaku tau, tapi kita dia tak ambil apa yang Nabi Muhammad ajar. Tu silap balik kita balik lah. Betul tak? Kadang-kadang yang Nabi SAW ajar tu, sampai dengan ketua sendiri pun kalau dia buat silap, kita boleh berbeza pendapat sampai tahap tu. Macam ada satu hadis Nabi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Mungkin sampai tapi lambat lagi lah, hadis tu belakang jilid ke berapa dah jumpa hadis tu kan. Nabi SAW cerita, dia berkait dengan satu peperangan. Nabi lantik seorang lelaki Ansar untuk jadi panglima perang. Nabi arah para sahabat taat pada lelaki tu, pergilah perang. Sampai tengah jalan ni, lelaki yang dilantik oleh Nabi SAW, lelaki Ansar tu, dia arah para sahabat ni himpun kayu. Sahabat Nabi ni semua taat, himpun kayu. Himpun kayu banyak, dia kata bakar. Lepas bakar, terjun. Terjun confused. Terjun ni buah mati semua ni. Dia orang ni nak terjun tak mau, nak terjun tak. Nabi suruh taat ni. Nabi kata taat pada ketua yang dilantik oleh Nabi SAW kan. Nabi semua salah. Dia kata tak, kita jangan terjun. Balik tanya Nabi dulu. Tak terjun, memang dia ingkar perintah daripada orang tadi lah. Okey, balik jumpa dengan Nabi, cerita dekat Nabi. Nabi kata idza dakhaltumuha lam tukhriju minha abadan. Nabi SAW kata kalau kamu terjun dalam api tu, kamu tidak akan keluar daripada api neraka sampai bila-bila. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu berlaku dalam perkara yang baik-baik je. Mana cantik Islam kan. Ya Allah, kalau kita betul-betul baca, memang bagus Islam ni. Tapi kita yang jadi mengarut, jadi gabuk, jadi gaduh, yang ni bukan masalah Islam, ni masalah sikap kita. Sebab tu anda suka membezakan mana Islam, mana orang Islam. Betul tak? Mana pandangan Islam, mana pandangan orang Islam. Dia mesti tak sama. Islam tu kita tengok Nabi kata apa, Quran kata apa. Yang tu yang dikatakan Islam. Tapi kalau kita ustaz tu dia bercakap, dia ada hawa nafsu dia. Dia ada pandangan dia kan. Dan pandangan tu bercampur dengan kepentingan peribadi dia kadang-kadang. Betul? Ustaz tu tanya isap rokok, tanya ustaz apa isap rokok? Dia kata halal lah sebab isap rokok. Itu ada kepentingan dia. Kan? Sebab tu kalau kita nak tahu rokok halal ke haram, dan kita ni seorang perokok, tanya ustaz isap rokok. InsyaAllah ustaz tu akan bagi jawapan, hukum rokok adalah makruh. Kan? Tapi kalau tanya orang yang tak isap rokok, macam mana? Dia kata haram lah sebab anak tak isap rokok. Kan? Maksudnya kadang-kadang kita bagi pandangan tu, dia ada pengaruh daripada ustaz tu punya sentimen. Sana. Jadi itu jadi masalah tu. Jadi macam mana kita nak menilai bila kita dengar berbagai-bagai pandangan? Macam mana nak buat? Jawapan dia senang. Nabi SAW sebut istafti biqalbik. Berfatwalah kamu dengan hati kamu. Bukan maksudnya kita baca sedap ni. Dia bukan sedap kita rasa seronok tu. Setelah kita mendengar hujah di semua pihak. Ustaz pertama hujah dia 1 2 3 4. Ustaz kedua hujah 1 2 3 4. Ustaz ketiga hujah 1 2 3 4. Kita dengar hujah yang best ni ustaz pertama, pakai ustaz pertama. Faham tak? Bukan makna taat buta-buta tau. Ana ni sokong ustaz ni sebab apa? Ustaz ni handsome. Kacau macam tu. tak boleh. Dia tak bukan ustaz tu handsome. Kalau ustaz tu muka jerawat batu dia penuh pun, tapi hujah dia bagus, kena pakai ustaz tu. Kan? Tu kena faham sikap tu. Sikap apabila kita berinteraksi dengan kepelbagaian pandangan gitu insya-Allah. Tapi pandangan yang berbagai-bagai ni kita kena kemukakan juga supaya orang Islam ni biar dia pandai. Ni dia seorang satu ustaz, satu ulama, Syafi'i pakai mat. Kacau. Dan kita ni suka Syafi'i. Padahal ada mazhab lain. Betul tak? Bila kita tertumpu satu mazhab, nanti kita jumpa mazhab lain, nanti dia akan jadi masalah. Kita kena ubah sikap. Kita kena dengar berbagai-bagai mazhab, dan kita kena belajar untuk menggunakan akal kita untuk menilai, dan kita ambil keputusan di antara banyak-banyak pandangan tu. Kita kena belajar sebab orang Islam mesti pandai. Jangan membodohkan orang Islam, dan kita sebagai orang Islam pun jangan jadi bodoh. InsyaAllah begitu. Okey. Awak jauh kuping. Ini tak masuk sini. Okey, cerita hadis ni, seorang lelaki dia pergi report dekat Nabi sallam. Apa cerita? Dia kata alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asy-syai'a fi salati faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Cerita dia kata dia ni masa sembahyang, dia ni berkhayal tengah sembahyang. Yang ni bukan dia, kita pun banyak kali. Anda rasa bukan banyak kali, memang tiap-tiap kali sembahyang. Tiap-tiap kali sembahyang mesti dia khayalan, pak mana je pergi. Cuma Mamat ni dia punya khayal tu pelik tak macam kita lah.
Kita ni mungkin khayal kita masa tengah duk semayang tu, mungkin kita fikir tak ada aku pergi makan, bayar RM4.80, tiba-tiba kena bayar RM5.10. Sebab apa? Sebab GST. Yang tu kita tentu abah hatilah. Yang tu lah masa kita khayal pun. Tapi hamba Allah ni dia tak khayal macam tu. Dia tengah khayal masa aku semayang ni, dia terfikir, aku ni kentut tidak kan? Kentut. Boleh fikir masa tengah semayang. Kacau sungguh Pak Haji ni. Pak Syekh ni dia boleh berkhayal masa tengah semayang, aku ni rasa kentut. Tak kot. Dia main tak ya. Yang tu jadi masalah. Jadi bila dia ni masa semayang, dia dah khayal macam tu, dia pergi jumpa Nabi. Dia tanya, macam mana Rasulullah? Tanya Nabi. Nabi SAW kata, la yang fatil, ay la yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nabi SAW kata, kamu ni kalau semayang, kamu berkhayal kentut ke tidak, Nabi kata jangan keluar daripada semayang, teruskan semayang. Nabi kata teruskan semayang hatta, hinggalah yasma'a sautan aw yajida rihan, kecuali kamu ni memang confirm kamu kentut. Caranya adalah kamu dengar suara kentut, teruklah tu. Kan, kuat sangat tu kan. Ataupun yajida rihan, ataupun berbau. Nabi Muhammad kata sama ada kau dengar ataupun kita ni berbau. Maksud tak? Hadis ni dia nak bagi tahu tentang masa kita semayang ni boleh berlaku ragu-ragu. Dia beragu-ragu ni bukan benda kecil tau, banyak berlaku. Kadang-kadang dia semayang tu jangkat takbir sampai berapa puluh kali tak tahu. Ada kan? Ada. Ana masa belajar pondok, ana pernah tengok ada orang ni dia berwuduk, selesai wuduk kita tengok dia, kita tak nampak dia berwuduk. Kita nampak dia lepas mandi. Sebab dia wuduk bro. Ya betul Pak Haji. Dia ada orang macam tu kan. Masa dia semayang tu, dia perbetul makhraj huruf. Alhamdulillah. Ada tak? Ada kan? Sebenarnya benda ni pernah diceritakan oleh seorang ulama nama Imam Ibn Qayyim. Ana ada quote dalam kitab dia lah. Dalam kitab Talbisul Iblis. Talbisul Iblis ni maksudnya kita telah dipengaruhi oleh iblis. Jadi dinyatakan ada sebilangan manusia dalam tulisan Imam Ibn Qayyim ni, dia kata wa min dzalika alwaswasa fi makharijil huruf. Orang ni waswas dalam menyebut huruf tu. Sampai nahnu nadhkuru ma dzakarul ulama bi alfadhiha, dia ni mengulang-ulang lafaz-lafaz yang dibaca tu. Alhamdu. Kacau. Ada orang macam tu. Orang macam ni kalau anak dia bukan setan kacau dia kacau setan. Dia kacau setan sampai setan tu pun pening. Kan? Jadi itu sebenarnya ragu-ragu yang berlaku pada diri manusia ketika dia menunaikan solat. Dan sebenarnya benda ni bukan disebut oleh ulama dia tahu, tapi benda ni pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ana nak bagi sini satu hadis. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Cerita dia daripada Ali bin Al-Husain, cucu Nabi SAW. Bukan cucu, cicit. Husain bin Ali bin Abu Talib kan. Lepas tu Ali tu Husain tu cucu Nabi, Ali tu dia Ali bin Husain bin Ali. Macam tu. Dia orang Arab memang suka nama macam tu. Tok dia dengan cucu tu nama serupa. Kacau macam tu. Ada, minta maaf sebutlah nama ni. Tunggu ni Azim, minta maaf sebut nama. Ni Azim ni anak dia nama Ustaz Ni Adli. Ni Adli tu ada anak nama Ni Abdul Aziz. Ustaz Ni Adli, salah seorang anak dia. Jadi Ni Abdul Aziz bin Ni Adli bin Ni Abdul Aziz balik. Dia suka tu nama macam tu kan. Orang Arab memang popular lah. Ni serupalah berlaku pada cucu Nabi Husain. Dia ada anak tu nama Ali. Cerita dia katakan Nabi sallam fil masjid. Cerita je Nabi SAW ni dalam masjid. Bukan. Ini hadis pasal ragu-ragu ni. Hadis ni cerita daripada Osman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Seorang lelaki dia ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Faqala ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya." Aku ni semayang, masa aku semayang, syaitan ni mengganggu aku sehingga kan aku ni ragu-ragu di dalam semayang. Maknanya cerita ragu-ragu dalam semayang ni bukan cerita baru tau. Berlaku dah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jadi macam tu. Nabi Muhammad kata apa? Nabi kata zaka syaitan. Itu syaitan tu. Dan syaitan tu yuqalu lahu khanza. Syaitan tu yang kacau kita semayang tu, Nabi kata syaitan tu namanya khanza, nama syaitan. Dia syaitan ni memang nama syaitan, tapi syaitan tu dia banyak pula jenis syaitan Ada syaitan nama Al-Khannas yang kita baca dalam surah Qul a'udzu birabbin nas kan.
Apa setan al-khannas ni? Dia punya kerja yuwaswisu fi sudurin nas. Dia meragu-ragukan manusia di dalam hati. Dia meragu-ragukan di dalam hati manusia. Quran sebut kan. Dan syaitan al-khannas ni daripada kalangan mana? Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Kita kena ingat yang dikatakan ni bukan jin dia, orang pun ada. Betul. Orang semayang jadi setan pun ada. Ada. Macam mana? Dia semayang kuat, slipper hilang. Dia curi slipper. Betul. Kan? Dia itu setan lah tu. Apa lagi? Sebab setan ni, dia iblis dengan setan dua-dua berbeza tau. Allah Ta'ala cipta makhluk namanya jin. Allah Ta'ala cipta makhluk namanya manusia. Allah Ta'ala cipta makhluk namanya iblis. Allah Ta'ala buat manusia daripada tanah. Allah Ta'ala buat malaikat daripada cahaya. Allah Ta'ala buat jin daripada percikan api. Allah Ta'ala buat iblis daripada api. Syaitan bukan makhluk. Syaitan nama perangai jahat melekat dekat makhluk. Sebab definisi syaitan, kullu mutamarridin minal jin wal insi wad dawabi wa kulli syai'in fa huwa syaitan. Setiap yang jahat, jin ke dia, manusia ke dia, binatang ke dia, kalau jahat, setan. Kita semayang, kita keluar slipper hilang. Yang curi slipper tu setan lah. Tapi yang curi tu setan orang, bukan setan jin. Mana ada jin curi slipper manusia? Ada kan? Tapi kalau manusia curi slipper memang ada. Yang tu dipanggil sebagai syaitan. Syaitan ni bukan nama makhluk. Syaitan ni nama perangai jahat yang melekat kepada makhluk. Kena faham jadi iblis dia mesti setan. Mana ada iblis yang baik? Betul tak? Iblis dia mesti setan. Mana ada iblis beriman? Tak ada. tak ada Iblis dia mesti kufur. Bila dia jahat, maka dia mesti syaitan. Faham masalah kadang-kadang ada di kalangan kita ni, semayang pun kuat tapi mencuri pun boleh tahan. Kacau banyak tu. Anak ni belajar Pakistan, dia cerita banyak tempat lah. Pakistan ni istimewa dia, orang dia kuat semayang, mengkagumkan. Semayang masjid 5 tingkat, masjid penuh 5 waktu. Alhamdulillah. Ni ada tempat anak belajar, nama Madrasah Ashraful Madaris, nama universiti tu. Dia punya tok guru situ tu nama Maulana Akhtar, tok guru sufi. Ni janggut putih, serban putih, piyah putih, jubah putih, habis putih. Masjid dia tu dinding ni putih. Kapek ni pun putih. Atas tu putih. Putih semua putih. Dekat dinding tu dia tulis tu, siasi ke guftaghu bosak mana hai. Dia tulis. Dia sana Pakistan, dia tak cakap Arab Dia kata siasi ke guftaghu bosak mana hai. Dia kata dilarang kerap cakap politik dalam masjid. Dia memang tak boleh cakap politik sebab pada dia cakap politik ni tak putih. Hati ni jadi hitam sebab cakap politik. Ni orang sana lah punya style kan. 5 tingkat ni 5 waktu penuh. Tapi dalam keadaan kuat semayang, masjid penuh 5 waktu, alhamdulillah. Tapi ada satu problem yang cukup besar. Kalau nak naik atas masjid, slipper kena bawa kat tangan. Mesti semayang tu kena letak slipper kat depan. Kenapa? Sebab kalau tak bawa, slipper hilang. Ada kaki rembat dekat luar tu. Jadi semayang pun kuat, rembat pun boleh tahan. Itu silap tu. Ini problem lah, ini berlaku lah. Ni kat Pakistan lah. Anak tu negara Arab rupa. Pergi ke Mekah lah apa tu kan. Tu tanah haram lah tu. Kaki rembat pun boleh tahan juga kat tanah haram tu kan. Tanah haram satu part, perangai anak haram pun ramai juga. Berlaku kan. Jadi nak bagi tahu, dia ada syaitan. Jadi syaitan tu pula rupa-rupa disebut oleh Nabi dengan berbagai-bagai nama. Ada syaitan namanya Al-Khannas. Allah Ta'ala sebut Quran tadi kan. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang meragu-ragukan di dalam hati manusia. Ada satu lagi syaitan yang kita sebut dalam hadis ni, nama dia Khanzab. Syaitan ni, dia ni kacau kita masa kita tengah semayang. Yang kita semayang kita, aku berapa rakaat tu setan yang kacau tu nama Khanzab. Faza ahsastahu, Nabi Muhammad kata, kalau kamu rasa Khanzab ni datang kacau kamu, ragu-ragu tu lah. Nabi kata, fata'awwas billahi minhu, minta berlindung dengan Allah daripada dia tu. Hati kecil dia bercakap, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, contohlah kan. Rasa tu kita doa tu dalam hati tu. Watfil an yasarik ya salatan, dan ludahlah kamu di sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ludah ni bukan ludah air liur betul ni. Tengah semayang, setan ni kacau lah. Tak boleh macam tu. Bukan macam tu. Masuk je ludah ambil syarat tu. Tui itulah. Hati kecil cakap setan tak guna betul. Dia setan ni memang dia ada, dia ragu-ragukan manusia. Poin dia, Nabi Muhammad dia dah nyatakan kepada kita bahawasanya meragu-ragukan manusia ni memang sebenarnya ragu-ragu dalam semayang ni bukan cerita baru. Bukan hari ni kita jumpa, bukan ulama dulu je bagi tahu. No, zaman Nabi pun dah ada dah.
Cerita meragu-ragukan manusia. Cuma kita ni kena ingat, ragu-ragu ni kalau boleh jangan diwujudkan di dalam hati. Kalau rasa ragu-ragu, ingat ni setan. Macam mana? Kalau boleh mengelak daripada awal dengan kita baca sebarang bacaan yang boleh menyebabkan kita tak ragu-ragu, buatlah macam mana pun. Yalah, memang tidak ada dalam hadis kalau kita start sembahyang kita baca qul a'udzu birabbin nas, tak ada. Tapi ulama-ulama kita di tanah Melayu ni, dia banyak mencadangkan sebelum kita sembahyang baca qul a'udzu birabbin nas. Kenapa dia cadangkan? Cadangan tu supaya masa sembahyang tu setan tak ganggu. Macam mana? Itu tujuan dia. Dan kita baca qul a'udzu birabbin nas tu bukan daripada perbuatan sembahyang. Sebab kita baca tu sebelum kita akad takbir kan. Sebab ada orang kata tak boleh ni, kita telah menambah dalam perkara sembahyang. Tak, itu bukan perbuatan sembahyang tu. Dia luar daripada sembahyang. Kita pergi baca tu sebab kita nak mengelak daripada syaitan kacau kita semasa kita sembahyang. Dia ragu-ragu, jangan ada nampak yang ganggu setan masa sembahyang tu. Banyak yang ragu-ragu ni. Tindakan-tindakan yang boleh mendatangkan fitnah. Itu pun kita sendiri bagi peluang untuk setan tu buat fitnah. Betul tak? Yang tu kena mengelak tu. Ada satu cerita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ni dia duduk dekat masjid dan Nabi Muhammad bersama dengan para isteri dia lah. Hari tu Nabi Muhammad baru kahwin dengan salah seorang isteri nama Sufayyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Nabi baru kahwin dengan Minah ni. Bila kahwin? Ramai orang tak tahu. Bila tak tahu, Nabi Muhammad ni berjalan keluar daripada masjid. Dan pada masa tu waktu malam. Kalau orang tak tahu, gagak orang kata apa? Perempuan mana pula ni? Dia jadi hal lah, betul tak? Nabi Muhammad ni bila dia berjalan dengan Safiyah ni, Nabi kata la ta'jali hatta ansarifa ma'ak. Nabi kata, tak, kau jangan cepat sangat, takut-takut nanti kita terpisah. Kau berjalan tepi aku. Nabi kata duduk jalan-jalan tu wa kana baituha fi dari Usamah, nak pergi ke rumah Safiyah yang dekat dengan rumah seorang sahabat nama Usamah. Tak apalah, dalam jalan yang pergi tu fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Nabi Muhammad jalan bersama dengan Safiyah, jalan-jalan falaqiyahu rajulani minal ansar. Dua orang lelaki Ansar nampak Nabi. Nampak kau jauh kan. Bila nampak kau jauh tu fa nazara ila Nabi, dia tengok pula Nabi. Dahlah dia jumpa Nabi, dia nampak pula Nabi. Agak-agak dia orang-orang ni cakap apa? Benda-benda nak jadi fitnah semua ni. Tapi Nabi Muhammad ni bila tengok berlaku, Nabi Muhammad panggil dia. Nabi panggil dia orang datang, faqala lahuma, Nabi kata pada dia orang, ta'alaya innaha Safiyah binti Huyai. Nabi panggil dia orang datang, yang ni bini aku ni Safiyah. Takut timbul fitnah. Maksud tak? Sebab kalau kita ni tak atasi benda tu, itulah peluang setan nak kembangkan lagi fitnah tu. Kita mengelakkan daripada dikembangkan fitnah, itu adalah satu benda yang mesti kita kena buat. Sebab tu Nabi Muhammad ni dia pesan begitu dekat dua orang sahabat Nabi. Bila bagi tahu tu, sahabat Nabi ni kata apa? Dia kata subhanallah ya Rasulullah. Masya-Allah. Jam lah. Ni sahabat Nabi ni kan. Dan Nabi Muhammad terus sebut. Nabi kata apa? Inna syaitan yajri minal insani majrad dam fa inni khashitu an yulqiya fi anfusikuma syai'an. Nabi kata syaitan ni dia berjalan dalam tubuh badan manusia di laluan darah manusia. Di situ laluan darah manusia, di situlah laluan syaitan. Bila dah berjalan, aku bimbang bila berlaku keadaan macam tadi, aku tak selesaikan, akan berlaku satu perkara dalam hati kamu. Tu nak cerita pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kita ni kalau tengok ada benda-benda yang boleh datangkan fitnah, kita kena mengelak awal lah. Usahalah untuk mengelak daripada awal lagi. Tu penting tu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita hadis ni boleh. Nabi SAW kata, jangan kamu keluar daripada semayang hingga kamu dengar suara dan juga kentut. Apa ni bunyi tu. Jadi di sini datang beberapa perbincangan di kalangan ulama-ulama fiqh. Iaitu ada satu kaedah fiqh sebut al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin ni dia tidak boleh dihilangkan dengan wujudnya syak. Okey, contoh. Faman tawadda'a thumma syakka fil hadas lam yazilhu i'adatul wudu li'anna al-yaqin la yazulu bisyak. Orang tu dia berwuduk. Wuduk syak. Lepas tu nak sembahyang. Masa nak sembahyang dia syak. Aku ni batal ke tidak? Batal ke tidak? Berlaku tak kadang? Berlaku kan? Kata dia, orang itu tidak perlu mengulangi wuduk. Dia dikira masih berwuduk. Faham tak? Dia berwuduk. Lepas tu dia nak sembahyang. Masa nak sembahyang tu dia syak. Aku kentut tidak? Kentut tidak? Kentut tidak? Dia ni dikira sebagai orang masih berwuduk. Faham? Satu. Yang kedua, waman ahdatha summa syakka fi qawlihi tawadda'a ba'dahu fahuwa muhdis wa alaihi alwudu. Orang tu dia ni baru bangun tidur lah sebagai contoh. Bila bangun tidur dia kena wuduk sepatutnya.
Cumanya dia bangun tidur, dia nak pergi semayang, masa tu dia fikir, aku wuduk dah ke belum tak ni? Dia syak wuduk ke tidak pula. Ketika itu dia dikira sebagai tidak berwuduk. Dia syak aku wuduk ke tidak? Satu lagi, aku syak batal ke wuduk. Tahu tak? Satu tu syak aku sudah berwuduk ataupun tidak. Dia dikira sebagai orang yang tidak berwuduk. Faham Ada satu lagi, aku ni batal wuduk ke tidak? Maka hukum dia dikira sebagai masih berwuduk. Faham? Faham Ada pula satu lagi, dia syak masa semayang, aku ni 3 rakaat ke 4 rakaat. Yang tu lagi banyak kali berlaku. Sebab kita ni bukan 3 ke 4, 3 ke 4. Kadang-kadang 2 ke 3 pun berlaku. 1 ke 2, 1 ke 2, kan? Lagi teruk kalau ada syak aku ni 1 ke 4 rakaat. Tu lagi teruk. Itu memang teruk dah harapan lah. Kan? Syak dia semayang aku 3 ke 4, 3 ke 4. Berlaku tak? Banyak kali berlaku. Dan benda tu sebenarnya ni Nabi Muhammad pernah sebut lah. Nak mari sini hadis ni hadis sahih Imam Muslim riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Nabi sallam sebut, idza syakka hadukum fi salatihi. Orang tu syak di dalam semayang dia, falam yadri kam salla salatan aw arba'an. Dia tak tahu dia semayang ni 3 ke 4, 3 ke 4. Yang ni kita ni. Dalam hadis ni sebut 3 ke 4. Kalau kita ada zaman Nabi, mungkin Nabi akan sebut 1 ke 4, 1 ke 4. Sebab kita lagi teruk kan. 3 ke 4, 3 ke 4. Falyatrah asyak wal yabni ala ma istayqana. Nabi SAW kata, kau buang yang syak, kau bina atas yang kamu yakin. 3 ke 4, 3 ke 4, mana lebih yakin? 3 lah yakin. Sebab dia kurang kan. Betul tak? Jadi kita kena ambil yang 3, bukan ambil yang 4. Faham Kata Nabi, maksud kita ambil yang 3, bermaksud kita tambahlah satu lagi rakaat. Okey? Tetapi Nabi kata, summa yasjudu sajdatain qabla an yusallima. Sebelum bagi salam, sujud 2 kali. Sujud sawi itulah. Sujud sawi ni yang kita biasa dengar ustaz-ustaz kita beritahu bacaan dia adalah subhanallah la yanam wa la yasu, kan? Yang tu tuan nak bagi tahu tidak ada di dalam hadis. Subhanallah yanam wa la yasu adalah cadangan ulama fiqh. Cadangan ulama fiqh. Apa nak baca-bacalah, tafadhal . Tapi kalau kita orang nak pegang betul-betul dengan hadis, kita tak akan baca subhanallah yanam wa la yasu, kita akan baca cadangan al-Imam Al-Bukhari subhana rabbiyal a'la. Baik, faham? Wa bihamdi tu macam mana pula? Ada satu lagi, wa bihamdi. Wa bihamdi ni tak ada dalam kitab sunan-sunan hadis, tak ada. Tapi wa bihamdi ni ada dalam kitab-kitab fiqh. Imam Mughni ada sebut, Imam An-Nawawi sebut dalam Imam Mughni pula, Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Jadi sebut bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi kalau kita belajar hadis, kitab sunan-sunan hadis, kita tak akan jumpa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tak ada. Yang ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Anas sendiri peribadi, Anas tak baca wa bihamdi, peribadi Anas lah. Sebab kalau kita nak baca wa bihamdi, dia kejar tu tak tahan tu. Subhanallah azim bihamdi, subhanallah subdi malaikat. Apa benda nak tulis ni? Malaikat tu kan. Jadi dia tak payah baca la bihamdi kalau lorak sangat. Bacalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Betul tak? Wa bihamdi dengan kepujiannya, ya Allah. Maha suci Allah yang maha tinggi dengan kepujiannya. Dia mengukuhkanlah perkataan sebelum tu kan. Sebenarnya lah. Tapi kalau kita cek pada hadis, wa bihamdi itu memang tidak ada dalam kitab hadis. Ada di dalam kitab-kitab fiqh. Serupa juga subhanallah yanam wala yasu. Dia tak ada tau. Tapi tak apalah, ulama kita cadang, kita nak baca tafadhal. Tak ada masalah apa pun. Tetapi kalau kita nak pegang dengan hadis sujud sawi, kita baca subhana rabbiyal a'la. Okey? Boleh insya-Allah. Baik. Jadi Nabi Muhammad kata sujudlah 2 kali sebelum bagi salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau lah hari tu dia terembat jadi 5 rakaat lah, sebab dia kata 3, sebenarnya dia dah 4, tapi sebab dia yakin dengan 3, dia buat satu lagi. Selesai semayang, fikir-fikir, lah 5 rakaat aku ni, yang terlebih tu Allah Ta'ala bagi pahala lebih lah kan. Syafaat, tafadhal lah, Allah Ta'ala bagi lupa tu, rupa-rupa nak bagi pahala lebih kan, begitu. Tetapi wa in kana salla itmaman li arba'in kana targhiman li syaitan. Tapi kalau hari tu tepat 4 rakaat, memang tepat zuhur tu 4 rakaat, yang diragu-ragu tu 3 ke 4, 3 ke 4, dia pergi ambil 3, dia tambah satu lagi ada 4 rakaat, dan sebenarnya memang 4 rakaat. Sebenarnya tindakan dia itu, dia telah membunuh syaitan pada muka syaitan tu. Tu kata Nabi SAW. Hukum dia begitu. Poin yang kita nak bagi tahu, semayang ni bila ragu-ragu,
Kita buang yang ragu, kita bina atas benda yang lebih yakin. Macam mana kita nak bina yakin? Kalau kita confuse 3 ke 4, kita ambil yang 3. Kalau kita confuse 1 ke 2, kita ambil yang 1. Kalau kita confuse 1 dengan 4, yang 1 tu betul. Yang 4 tu melampau. Hari tu dia semayang 1 rakaat dia kan. Jadi ambil yang 1 tu lebih meyakinkan kaedah dia. Lepas tu kalau kita di semayang, kita nak semayang tu kita ragu-ragu, aku batal wuduk ke tidak, batal wuduk ke tidak? Jawapannya kita tidak batal wuduk. Okey, tapi kalau kita ragu-ragu, aku sudah berwuduk ke tidak? Jawapannya aku belum lagi berwuduk. Faham tu kaedah dia mudah insya-Allah gitu. Okey, hadis kita baca ni adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Anda nak jawab, ada kawan kita minta tolong jawab. Pasal apa ni? Pasal sentuh Quran ada wuduk. Ni ada sikit lagi 4 minit ni. Sentuh Quran kena ada wuduk. Sebenarnya hukum macam mana? Sebenarnya majoriti ulama mengatakan sentuh Quran mesti ada wuduk. Majoriti ulama. Dan majoriti ulama tu terdiri pada imam-imam mazhab 4 lah. Tetapi ada seorang ulama tu nama Imam Ibn Hazmin. Ibn Hazmin Az-Zahiri, dia ada tulis satu kitab, nama kitab dia Muhalla. Dia menyatakan bahawasanya sentuh wuduk tak perlu kepada wuduk. Sentuh Quran ni tak perlu ada wuduk. Ibn Hazmin ni ada pandangan-pandangan dia yang ganjil dengan pandangan majoriti ulama, tetapi kita guna sampai hari ni. Contoh, mazhab 4 mengatakan muzik adalah haram. Muzik haram Tapi Ibn Hazmin mengatakan muzik boleh. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi kata ada satu zaman berlaku kepada umat Nabi Muhammad, yang umat itu dia akan halalkan zina, harir, sutera, arak dan juga ma'azif, muzik. Jadi hadis ni dijadikan alasan oleh majoriti ulama muzik adalah haram. Ibnu Hazmin seorang dia kata tak, hukum muzik adalah halal. Kenapa halal? Sebab dia kata hadis ni adalah hadis yang dhaif walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari pun ada orang kritik. Imam Bukhari ni orang macam kita juga. Cuma dia cermat dia dalam cermat tu adalah spoil dia sikit kan. Jadi Imam Ibn Hazmin kata hadis ni dhaif, maka dia kembali pada hukum asal, hukum muzik adalah halal. Hari ni kita dah amal ni pakai pendapat dia tu lah. Pendapat Syekh ni lah, Imam Ibn Hazmin. Kalau ikut betul-betul mazhab 4, hatta mazhab kita memang tak boleh dengar muzik Syekh. Kacau banyak kan. Sebab kita naik kereta kena pasal Hindustan baru layan naik kereta. Anda tak cerita orang lain, cerita anda sendiri. Anda suka nak jual latip, tu masalah anda. Jadi ada Imam Ibn Hazmin Ibn Hazmin dia punya fatwa muzik tak haram. Masalah perempuan menyanyi halal ke haram tu anda cerita waktu lain lah. Dia ada satu debat yang lain lah. Anda pernah bentang pada ni dekat UIA pasal orang perempuan menyanyi ni haram ke tidak. Itu jangka ni relax dulu, jangan perempuan menyanyi. Lepas ni dengar anda bahas apa boleh menyanyi. Kan? Okey, jadi Ibn Hazmin dia ada satu pandangan dia keluar, dia mengatakan harus kita sentuh Quran walaupun kita tidak berwuduk. Kenapa? Sebab ulama yang mengatakan haram sentuh Quran, dia merujuk satu kepada ayat Quran surah Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa taala sebut la yamussuhu illal mutahharun. Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang yang disucikan. Kecuali mereka yang disucikan, mutahharun. Jadi orang yang kata haram, ini menjadi dalil Quran tidak boleh disentuh kecuali orang tu dia mesti berwuduk. Faham? Tetapi dijawab oleh Ibn Hazmin, ulama yang sokong Ibn Hazmin, dia jawab, dia kata ayat Quran ni sebut al-mutahharun, la yamussuhu illal mutahharun. Dan kalau kita tengok ayat sebelum, dia menceritakan tentang Quran dekat Lauh Mahfuz, bukan Quran kat tangan kita ni. Macam tak? Lauh Mahfuz bermaksud mutahharun di sini bukan merujuk kepada manusia, tapi merujuk kepada malaikat. Faham tak? Itu malaikat bukan kita, tak termasuklah cerita kita. Faham ni hujah dia jawab hujah tu lah. Yang kedua, orang kata pegang Quran kena ada wuduk, dia pegang dengan satu hadis Nabi SAW ni ada lantik seorang sahabat pergi ke Yaman. Dalam hadis tu Nabi Muhammad bagi satu pesanan kepada sahabat tu. Nabi kata la tamussul Quran illa wa anta tahir. Kamu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali kamu mesti bersih. Jadi kata tak boleh lah, kena ada wuduk baru boleh pegang Quran. Tapi dia jawab, dia kata tahir di sini bukan merujuk kepada orang berwuduk ataupun tidak. Tahir di sini adalah merujuk kepada kebersihan akidah. Sebab dalam satu ayat Quran Allah Taala sebut innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu adalah najis. Kalau orang musyrik itu najis, kita bersalam dengan dia, tangan kita kena basuh ke?
Kita peluk orang kafir kena basuh ke? Tak. Lepas tu yang kata najis dalam Quran tu maksudnya najis akidah. Faham? Jijik tu pada akidah dia. Jadi yang Nabi Muhammad kata la tamusul Quran illa tahir, tak boleh sentuh Quran kecuali orang tu bersih. Bersih di sini bermaksud orang Islam. Orang Islam tu boleh pegang Quran. Dia wuduk ke tak wuduk itu bukan isu. Faham tak? Ada pula debate yang lain, dia kata sebenarnya Nabi Muhammad SAW larang itu dalam kerangka perang. Sebab pasal perang kita dengan orang kafir, kita tak boleh bagi Quran daripada orang kafir. Kalau kita bagi, nanti dia akan ambil Quran, dia provok kita marah, kita gaduh dalam keadaan marah, kita kalah dalam peperangan. Faham tak? Tu debat dia tentang hukum pegang Quran dalam keadaan berwuduk. Okey, sekarang ni kita dah dengar dua pandangan. Nak pakai mana satu? Macam mana agak-agak? Awal tadi dah sebut dah. Caranya kita dengar hujah pertama, hujah kedua, hujah ketiga, macam-macam hujah, kita rasa sedap yang mana? Tafadhal, pakailah. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab kita mengatakan satu Quran mesti kena ada wuduk. Mazhab kita Tapi ada tak orang ulama mengatakan boleh pegang Quran tanpa berwuduk? Ada. Siapa dia ulama tu? Imam Ibnu Hazmin. Imam Ibnu Hazmin mengatakan kalau kita pegang Quran tanpa wuduk, hukumnya adalah boleh. Boleh insya-Allah. Hukum dia insya-Allah. Cukup, wallahu alam. Cukup 1:45 dah. Okey. Lain kali pula kalau ada sebarang soalan, tanya awal sikit, sedap sikit anda study, anda bagi jawapan dengan ilmiah lah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minna wa minkum.